Itu bermaksud awak kena tahu nilai mana yang lebih besar, nilai mana yang lebih kecil. Kurang daripada atau lebih besar daripada. Itu sebab kita guna ketaksamaan. Lebih besar ataupun kurang daripada. Lebih besar daripada, kurang daripada. Okey. So ingat dua simbol tu di mana awak dah belajar dah dulu. Okey. Sekarang macam mana kita nak guna simbol ketaksamaan tu? So kita boleh banding guna nilai nombor. Okey, bila nak guna nilai nombor, kita buat garis nombor. Okey, contoh macam ni. Awak tengok ya. Perhatikan kedudukan pasangan garis nombor ni. 1 negatif 2, satu lagi 3. Negatif 2 di sebelah kiri kan? Negatif 2 ni belah kiri 3. Jadi negatif 2 kurang daripada 3. Ataupun kita boleh tulis 3 lagi besar daripada negatif 2. Nampak tak? Okey, sekarang awak tengok situasi kedua. Negatif 7 dengan negatif 2. Negatif 7 terletak di kiri negatif 2 kan? Jadi negatif 7 kurang kiri negatif 2. Kalau kita boleh juga nak tulis negatif 7. Negatif 7 pula. Kita boleh juga tulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Sebab negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okey. Sebab negatif 7 ni kat sini. Negatif 2 tu di sebelah kanan negatif 7. Nampak? Simbol negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Maka, yang ni dua-dua benda ni semua ni kita panggil ketaksamaan. Ketaksamaan kita panggil bila ada simbol ini. Okey? Ini dan ini, ni dan ini. Nampak? Okey? Okey. Isi tempat kosong dengan yang ni ke kanan tu adalah lebih besar daripada. Ke kiri tu lebih kecil daripada. Okey, so dia kata tulis. Tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan berikut. Negatif 5/6. So awak tengok garis nombor negatif 5/6. 5/6 tu tak sampai 1 pun. 1 6/6 kan? Okey, kosong. 1 sampai 4. Jadi negatif 5/6 di sebelah kiri. Bila sebelah kiri kurang daripada. Nampak? Okey. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 dengan 9. 4 kuasa 2 ni adalah 16. Tak ingat 16 dengan 9. Buatlah garis nombor. Buat garis nombor. Kosong. 1, 2, 3. Itu 9. Itu 16. Nampak tak? Mana yang lagi besar? 16 lebih besar daripada 9. Okey, faham? Okey, kita teruskan lagi. Okey. Okey, tulis simbol ketaksamaan. Kemudian tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan menggunakan lebih besar atau kurang daripada. So, awak kena tulislah. Okey, so negatif 6. Negatif 6. Garis nombor. Kosong. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Sampai negatif 6. Negatif 6 belah kiri. Kurang daripada. So, kena tulis. Negatif 6 kurang daripada kosong. Okey. So, tengok B. 1/7 dengan 1/4. Macam mana? Okey, untuk B. 1/7 dan 1/4. Okey. Kita cari yang sama bawah dia. Darab dengan 4. Darab dengan 4. So, kita akan dapat 28. Darab 7. Darab 7. 4/28 dengan 7/28. Kalau garis nombor. Kosong. 1/28. 2/28. Betul tak? Okey, seterusnya 4/48. Banyak-banyak lagi dan seterusnya 7/28. So, 7/28, 4/28 belah sini. Kurang daripada 1/4. Nampak? Okey? Okey, kita terus C. 0.42. Kena tulis dulu ya. B tu kena tulis 1/7 kurang daripada 1/4. Nampak? Okey, so C. Okey, so C. 0.42 dengan
0.072. Okey. 0.042 dengan 0.72. Awak tengoklah. 0.42 dengan 0.072. Sini. Maksudnya sini 420 per 1000. 0.72 per 1000. Jadi, yang ni lagi besar kan? So, lebih besar. 0.42 lebih besar daripada 0.072. Nampak? Okey, so kita pergi ke D. Okey, untuk D, 4.5 dengan punca kuasa 4.5. Punca kuasa mestilah kurang daripada kan? Jadi 4.5. Bila awak square root 4.5 ni, kita akan dapat nombor perpuluhan tau. Dia akan kurang daripada. Okey, square root 4.5 adalah 2.121. Jadi 2.121. So of course lah 4.5 ni lebih besar. Jadi tulislah 4.5 lebih besar daripada set 4.5. Okey. Okey, so kita pergi ke E. Okey, untuk E 10 cm dengan 10 cm dengan 50 mm. Okey, so tukar 10 cm dengan 50 mm tukar pada cm 5 cm. Jadi 10 kali 5 mana besar? 10 lah besar, takkan tak tahu. 10 cm lebih besar daripada 5. Okey, so kita pergi ke F. Okey, untuk F 1200 gram dengan 1.6 kilogram. Jadi tukarkan kepada ni 1200 gram tukar kilogram. 1.2 kilogram dengan 1.6 kilogram. Jadi 1.2 dengan 1.6 kurang. Jadi 1200 gram kurang daripada 1.6 kilogram. Nombor di bawah, perihalkan hubungan antara X dengan 8 dalam ketaksamaan menggunakan kurang daripada. So kurang daripada ini kan. Terbitkan ketaksamaan algebra berikut. Kurang daripada ni. So apa dia? X kurang daripada 8. Nampak tak? Dia sebelah kiri. Okey, so kita pergi seterusnya. Latih diri 7.1b. Dalam satu garis nombor di sebelah, perihalkan hubungan antara Y dengan 12 menggunakan lebih besar daripada. Okey, kalau lebih besar daripada ke kanan kan? Jadi, apa? Nombor yang ke kanan akan lagi besar daripada nombor yang di kiri. Jadi, 12 lebih besar daripada Y. Okey. Dia awak tengok je yang ni. Kalau ni, Y kurang daripada 12. So, kalau terbalikkan, 12 lebih besar daripada Y. So, tulislah. Besar daripada Y. Okey? Okey. So, tengok nombor 2. Dalam garis nombor sebelah, perihalkan hubungan antara 3 dengan B menggunakan kurang daripada. So, kurang macam ni kan? 3 kurang daripada B. So, tulislah. 3 kurang daripada B. Sebab 3 tu belah kiri B. Nampak? Kena pasti mengenal hubungan lebih besar daripada atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Benda ni adalah simbol yang ni tau. Kalau kurang daripada yang ni. Tapi bila dia ada kurang daripada dan sama dengan yang ni. Beza Kalau lebih daripada, lebih besar daripada yang ni. Lebih besar dan sama dengan yang ni. Bermaksud contoh. Contoh. X kurang daripada 5. Bermaksud nombornya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nampak? Kalau cikgu buat kat sini. X kurang atau sama dengan 5. Bermaksud 0, 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk 5. Okey? Sama juga yang besar. Kalau tak ada sama dengan tu tak termasuk. Okey, contoh.
Y lebih besar daripada 3. Bermaksud, ni maksudnya 0, 1, 2. Dah, 3 tu tak masuk. Y adalah 0, 1, 2. Okey. Kalau Y lebih besar, cuba buat bawah. Y lebih besar atau sama dengan 2. Maksudnya 0 masuk, 1 masuk, 2 masuk. Nampak tak? Kalau dia lebih besar daripada 3, 3, 2, 3. 3 tu termasuk. Faham? Okey. So, kita pergi seterusnya. Contoh dia. Okey. Jika T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan lebih besar atau kurang daripada. Maksudnya, bila sekurang-kurangnya paling kurang 9 jam. Jadi, T lebih atau sama dengan 9. Paling kurang 9 jam. Maksudnya, dia mesti 9 jam dan ke atas. Okey. So, B. T lebih besar atau sama dengan 9. Okey, untuk B. Wakilkan ketaksamaan itu dengan garis nombor dan seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Okey, ini guna garis nombor, buatlah garis nombor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Okey. So, dia start dengan 9. 9 tu termasuk. So, bulat. Anak panah ke kanan. Okey. Kalau T lebih daripada 9, 9, 10, 11, 12. Anak panah bulat tak ada hitamkan dalam tu. Okey. So kat sini T lebih besar atau sama dengan 9. Okey, ni jawapan dia. Okey. So kita terus pergi latih diri 7.1C. Perihalkan ketaksamaan bagi setiap situasi berikut menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Okey. So kat sini A. Papan tanda menunjukkan muatan lori M yang dibenarkan melalui satu jambatan. 8T tu maksud 8 tan muatan dia. Okey, so muatan dia M. M mesti kurang atau sama dengan 8. Kita tulis dalam perkataan M kurang daripada atau sama dengan 8. Okey, garis nombor. Nampak ni, wakilkan ketaksamaan dengan garis nombor. Okey, so garis nombor dia 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bila dia kata kurang atau sama, dekat 8 bulat garis ke kiri. Nampak? Okey, selesai. So, kita pergi ke B. Okey, untuk B. Kelayakan umur T mengundi ialah 21 tahun. Okey, untuk B, mengundi adalah 21 tahun. Maksudnya 21 dan ke atas. Jadi, T lebih besar atau sama dengan 21. Jadi, T lebih besar atau sama dengan 21 tahun. Ketaksamaan sifat akas bagi ketaksamaan. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Maksudnya dia akas ni macam sebaliknya. Kalau A kurang daripada B, maka B mestilah lebih besar daripada A. Contoh, kita ambil nombor. Contoh. A dia 2. Kurang daripada 5. Jadi B dia 5 kan? B mestilah lebih besar daripada 2. Nampak tak? Itulah akas. Okey, ni akas. Okey, kita tengok. Sifat transitif bagi ketaksamaan. Okey, nampak ni sifat transitif. Tengok Jika A kurang daripada B, kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Mestilah betul lah. Cuba awak letak nombor. A ni 2. 2 kurang daripada 3, kurang daripada 7. Okey, so maka A tu 2 kan? 2 kurang daripada 7. Nampak tak?
ini dan ini. Itulah dia, itu transitif. Okey. Yang ni kita panggil transitif. Faham? Okey. So, nombor 4. Tulis sifat akas bagi ketaksamaan berikut. Okey. 4A. 10 kurang daripada 24. Maka 24 lebih besar daripada 10. Okey. Nampak? Okey, nombor 2. Negatif 4 lebih besar negatif 13. Maka negatif 13 kurang daripada negatif 4. Terbalik je kan? Allah, senang ya Ahmad. Okey. B. Sifat transitif bagi ketaksamaan ini. Negatif 5 kurang daripada negatif 1 kurang daripada 9. Bermaksud, maka negatif 5 kurang daripada 9. Oh, senang sangat Nombor 1. Tulis sifat akas bagi setiap ketaksamaan berikut. So, 1A. 5. Kena buat macam ni lah. Jika 5 kurang daripada 14, maka pandai pun 14 lebih besar daripada 5. Okey, B. Jika 8 lebih besar daripada negatif 8, maka negatif 8 kurang daripada 8. C. Jika negatif 23 lebih besar daripada negatif 32, maka apa dia? Pandai. Negatif 32 kurang daripada negatif 23. Okey, D. Jika 6.7 lebih besar daripada 1.5, maka siapa boleh jawab? Okey, good. 1.5 lebih besar jadi kurang daripada 6.7. Akas tu awak baca dari belakang ke depan. Ni dari depan ke belakang. 6.7 lebih besar daripada 1.5. So, baca dari belakang ke depan. 1.5 kurang daripada 6.7. Okey. So, E. Jika 1/13 lebih besar daripada 1/14, maka, okey, siapa cepat? Okey, maka 1/14 kurang daripada 1/13. Okey, F. Jika negatif 2 lebih besar daripada negatif 11.8, maka negatif 11.8 kurang daripada negatif 2. Okey, selesai. Okey. Akas ingat. Positif ingat. Ambil yang hujung je. Depan dengan hujung. Okey, so A. Jika negatif 2 kurang daripada 5 kurang daripada 10, maka apa dia? Negatif 2 kurang daripada 10. Nampak tak? Ambil depan dengan belakang. Okey, B. Jika negatif 15 kurang daripada negatif 8 kurang daripada 0, maka negatif 15 dengan 0 kan? Negatif 15 kurang daripada 0. Okey, C. Jika negatif 4.56 kurang daripada 1.52 kurang daripada 2.01, maka apa dia? Pandai. Negatif 4.56 kurang daripada 2.01. Okey. D. Jika negatif 17/2/9 kurang daripada 11/1/5 kurang daripada 21/3, maka negatif 17/2/9 kurang daripada 21/3. Awal dengan akhir. Okey. E. Jika 1/20 kurang daripada 1/14 kurang daripada 1/7, makanya 1/20 kurang daripada 1/7. Awal dan akhir. Okey, F. Last one. Jika negatif 8 kurang daripada negatif 4.3 kurang daripada 1/9, maka negatif 8 kurang daripada 1/9. Nampak? A kurang daripada B. Kalau A kita tambah dengan C, maka B kita tambah dengan C. Ketaksamaan dia tak berubah. Okey, contohnya
A tu kita letak nombor 1. Kurang daripada B tu adalah 3. Okey. So, kalau 1, cikgu tambah dengan C tu cikgu tambah 2. Kurang daripada 3 tambah 2. Dia masih kurang. Nampak tak? 3 kurang daripada 5. Nampak? So, kalau kita cikgu letak tolak ke, sama juga. 1 kurang daripada 3. Kalau 1 tolak 2, kurang daripada 3 tolak 2. Nampak tak? So, negatif 1 kurang daripada 1. Masih tetap kurang. Ketaksamaan dia tak berubah. Okey? Begitu juga dan seterusnya lah. Okey, sekarang kita tengok nombor situasi kedua pula. Apabila kedua-dua belah nombor didarab dan dibahagi dengan nombor positif, simbol tak berubah. Contohnya, A kurang daripada B. Kalau A ni cikgu darab dengan C, simbol dia tak berubah. Nampak tak? Sama juga macam bahagi. Contoh nombor. Kita ambil nombor. A tu 8. 8 kurang daripada 10. Betul tak? 8 memang kurang daripada 10 kan? Cikgu darab 8 ni dengan 2. So, B pun darab 2. 10 darab 2. Jadi 2 kali 8, 16 kurang daripada 20. Nampak tak? Simbol dia tetap sama. Okey, begitu juga dengan bahagi. Okey, kalau bahagi pula. Tadi nombor 8 kurang daripada 10. Cikgu nak bahagi dengan 2. Bahagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kurang daripada 5. Kurang daripada B. Katalah A tu 8 tadi. Kurang daripada B tadi 10 kan? Kita ambil contoh yang sama. Tapi cikgu nak darab. Tadi kita darab dengan 2. Sekarang cikgu nak darab dia dengan negatif 2. So, awak darab. So, ni akan jadi negatif 16. Negatif 20. Simbol dia ni, kalau cikgu buat kurang, sama, salah tau. Negatif 16 lebih besar pada negatif 20 tau. Garis nombor. 0, negatif 1, negatif 16, negatif 20. Nampak tak? 20 ni belah kiri 16 tau. Jadi, negatif 16 tu lebih besar tau. Lebih besar. So, simbol dia berubah. Negatif 16 lebih besar daripada negatif 20. So, kalau dia darab dengan nombor negatif, simbol berubah. Nampak tak? Okey. Sama juga dengan darab dengan negatif 1, simbol berubah. Bahagi dengan negatif, simbol berubah. Okey. Boleh? Begitu juga kalau kita ada nombor A kurang daripada B. Kalau cikgu buat A tu berapa? 8 kurang daripada 10 kan? Okey. Kalau cikgu buat 1 per 8 dengan 1 per 10. Kalau kita tekan kalkulator, 1 per 8 tu lebih besar daripada 1 per 10. Jadi, simbol ni berubah. Nampak tak? Okey. Kalau dia bila songsangan je melibatkan, dia berubah. Okey, kita tengok. Kurang atau lebih besar pada. So, 1A, negatif 6. Negatif 8. Kurang daripada 16. Tu pun awak dah tahu kan. Okey, 2 pula. Kalau kita tambah 2 dengan 2, simbol berubah tak? Tak berubah. Kurang juga. Kalau kita tolak 2, negatif 8 tolak negatif 10. 16 tolak 2, 14. Masih lagi kurang. Nampak tak? Simbol dia tak berubah kalau kita tambah tolak je. Okey. Tengok B, 2. B, nombor B. 8 lebih besar daripada negatif 16. Betul tak? Okey. So, bila kita tambahkan dua-dua belah, masih lagi lebih besar. Kalau kita tolakkan dua-dua belah, masih lagi lebih besar. Kalau awak tak percaya, awak kira. 8 tambah 5, 13. 16, negatif 16 tambah 5, negatif 11. Lebih besar. Nampak? 8 tolak 5, 3. Negatif 21. Of course lah positif lagi besar kan? Nampak? Okey, kita tengok C. Negatif 8 dengan negatif 16. Negatif 8 lagi besar tau. Sebab apa? Garis nombor. 0. Ni 1. Positif ke kanan kan? Negatif ke kiri tau. Negatif 2. Negatif 8.
negatif 16. 16 negatif 16 tu di kiri negatif 8. Jadi negatif 16 tu kurang daripada negatif 8. Jadi negatif 8 lebih besar daripada negatif 16. Nampak tak? Okey. Kita terus. Bila tambah satu, bila tambah nilai ketaksamaan, nilai pula ketaksamaan tu berubah ke tak simbol dia? Tak berubah kan? Lebih besar. Okey. Okey, next. Dia tolak pun sama, lebih besar. Okey. 8 kurang daripada 16, betul tak? Okey. Kalau dua-dua belah kita darab dengan 2, simbol dia tak berubah. Kalau bahagi juga dengan 2, simbol dia tak berubah. Nampak tak? Ni kalau tak percaya, awak letak 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Mesti kurang. 8 kali bahagi 2, 4. 16 bahagi 2, 8. Nampak? Simbol dia betul. Okey, tengok. 8 kurang daripada 16. C lebih besar daripada kosong. Bila lebih besar daripada kosong, maksudnya C tu positif. Nombor positif. So, kalau didarab dengan nombor positif, simbol dia kekal. 8 kurang daripada 16, maka 8 darab 1 nombor positif pun kurang daripada 16. Okey? Okey, next. 8 per C. Yang ni awak kena careful sikit. 8 per C dengan 16 per C. Okey? So, simbol dia pun sama, kurang. Okey? So, kita pergi C. Jika 16 lebih besar daripada 8, memanglah 16 lebih besar daripada 8. Dan C lebih besar daripada kosong. C lebih besar daripada kosong. Maka 16C lebih besar daripada 8C. 16 per C lebih besar daripada 8 per C. Nampak? Dia bahagi pun sama, darab pun. 6 kurang daripada 12 kan? Dia darab dengan nombor apa ni? Nombor negatif. Kalau nombor negatif macam mana? Okey, kalau nombor negatif macam mana? Simbol dia berubah ke tak? Simbol dia berubah. Kalau tak percaya, kita tengok Nombor 1, 6 kurang daripada 12. Nombor 2, 6 darab negatif 3 dengan 12 darab negatif 3. 6 darab negatif 3, negatif 18. 12 darab negatif 3, negatif berapa? 36. Jadi tengah dia lebih besar kan? Negatif 18 lebih besar pada negatif 36. Okey? Sebab dia negatif. Nombor negatif tu, garis nombor tu, negatif 36 ni makin ke kiri, tahu tak? Negatif 18. Makin ke kiri. Jadi dia makin ke kiri, makin mengecil. Okey, nampak? Ke kanan, orang tu berkuasa penuh. Okey? So, kita pergi. Nombor yang ni pula. 6 bahagi negatif 3. 12 bahagi negatif 3. Rasa awak? Lebih besar tau. Simbol dia berubah kan? 6 bahagi negatif 3, negatif 2. 12 bahagi negatif 3, negatif 4. Lebih besar. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Okey. Sekarang nombor 4. Negatif 6 dengan negatif 12. Negatif 6. Nombor negatif 12 tu ke kiri lagi daripada negatif 6. Jadi negatif 6 mestilah berkuasa lebih besar. Okey. Yang seterusnya. 1 per 6 dengan 1 per 12. 1 per 6 dengan 1 per 12 ni. Okey. Lebih besar. Nampak? Lebih besar. Itu adalah salingan. Awak tak percaya, awak tekan kalkulator. Berapa nilai dia, kita akan dapat lebih besar. Okey. So, kita pergi ke B. B. 6 kurang daripada 12. Tadi kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, D itu nombor negatif. Jadi, kalau kita darabkan dengan nombor negatif, simbol dia berubah. Simbol ni pun berubah kalau bahagi. Nampak? Lebih besar. Sekarang kita tengok. C. 12 lebih besar daripada 6. Tapi dia darab dengan nombor negatif. Lebih besar jadi kurang. Lebih besar jadi kurang. Selesai. Nampak? Itu je ingat.